Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita dapat berhimpun sama-sama pada malam ni dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Dan terlebih daripada itu kita bersyukur atas nikmat Allah SWT yang paling besar, iaitu nikmat agama Islam. Ia telah dikurniakan kepada kita oleh Allah SWT, yang mana tidak semua orang nikmat ni diberikan kepada mereka. Nikmat agama Islam. Dan inilah nikmat yang paling besar sekali. Dan dalam Quran Allah Taala apabila sebut sebagai nikmat aku, nikmat Allah, yang dimaksudkan ialah agama Islam. Firman Allah SWT, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini kata Allah SWT, iaitu pada hari ketika wukuf di Arafah. Hari ini kata Allah SWT, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmat aku, yakni agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha kepada kamu hanya agama Islam saja sebagai agama yang benar. Dan di tempat yang lain Allah SWT sebut, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah SWT ketika mana kamu para sahabat dahulunya adalah musuh-musuh, yang saling berperang, yang saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Taala menyatukan di antara hati-hati kamu, dan kamu menjadi saudara yang saling berkasih sayang bi ni'matihi, dengan sebab nikmat Allah Taala, iaitulah agama Islam. Ini nikmat Allah Taala yang paling besar, iaitulah nikmat agama Islam. Iaitulah nikmat agama Islam, kerana sebab agama inilah hari ini kita berada di sini, di masjid ni. Kerana nikmat inilah juga hari ini kita dapat mengenal Allah SWT, dan kerana agama ni kita dapat mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi atas tanda kesyukuran kita terhadap nikmat yang besar ni maka nikmat Islam ini bukan semata-mata untuk kita sebut-sebut, tidak, tapi sebagai tanda syukur akan nikmat agama Islam ni ialah kita mempelajari, memahami tentang agama Islam ini, dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Agama Islam ia sempurna ni. Ini tanggungjawab kesyukuran kita terhadap nikmat agama Islam ni. Syukur artinya izharun ni'mah. Erti syukur ialah kita menyatakan penghargaan kita terhadap agama Islam ni. Ini erti syukur. Dalam kita nak menyatakan penghargaan kita, yakni mensyukuri nikmat agama Islam ni, tak dapat tidak kita perlu berusaha memahami agama Islam ini. Dan apabila kita faham, barulah kita dapat usaha untuk amalkan seluruh agama Islam ini dengan sempurna dalam kehidupan kita. Dan sebahagian daripada tanda kesyukuran ini ialah dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW ni melalui perantaraan dia lah agama Islam ni telah sampai kepada kita. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad SAW, nescaya hari ini kita tidak tahu lagu mana keadaan kita hari ini. Hari ini kita yang bernama Muhammad, hari ini kita yang bernama Zaid. Boleh jadi kalau tidak kerana perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat baginda SAW, maka boleh jadi kemungkinan nama kita John pun kita tak tahu, nama kita Butrus ke, Gapo ke. Boleh jadi hari ini kita menyembah api ke, kita tak tahu. Sebab apa? Kalau tidak kerana perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi. Dan Nabi SAW memang umat di akhir zaman ni, iaitu kita semua ni, memang telah dipikir oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam dakwah Nabi SAW bukan sekadar fikir bagaimana nak
mengajak umat di zaman dia untuk memeluk Islam. Tetapi bahkan Nabi SAW banyak dalam hadis-hadis, Nabi SAW memang fikir bagaimana sehingga akhir zaman Islam ini akan dapat sampai, termasuklah kita umat pada hari ini. Jadi ini memang telah dipikirkan oleh Nabi SAW. Maka tak dapat tidak, kita sebagai tanda mencintai Nabi SAW, tanda mencintai Nabi SAW ialah dengan kita menghayati dan mempelajari sejarah perjuangan Nabi SAW dalam perjuangan Islam, dalam memperjuangkan agama Islam ni. Nabi SAW dalam sepanjang Nabi SAW menjadi Nabi, iaitu selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Walaupun tempoh ni kalau kira semetar, tapi sebenarnya bagi Nabi SAW, ni satu tempoh ia sangat berat. Ia sangat berat. Kerana tidak ada hari-hari yang berlalu dalam kehidupan Nabi SAW melainkan melalui pelbagai rintangan dan ujian. Melalui pelbagai rintangan dan ujian dalam nak mendakwahkan agama Islam ni. Jadi kita, apabila kita belajar sirah Nabi SAW, kita dapat tahu kisah perjuangan susah payahnya Nabi SAW. Barulah kita dapat menghargai agama yang sampai kepada kita hari ini. Sebenarnya di sebalik agama yang sampai kepada kita hari ini, betapa banyak darah yang telah tertumpah, betapa banyak titik peluh yang telah tertumpah, betapa banyak nyawa yang telah syahid fi sabilillah untuk semata-mata nak menyampaikan agama ni sehingga kepada kita hari ini. Baru kita tahu apabila kita mengetahui sejarah kita. Tapi oleh kerana kita hari ini umat Islam kebanyakan tidak mengetahui sejarah Nabi SAW, tidak mengetahui sejarah para sahabat, maka kita tidak dapat menghargai lagi agama ya sampai kepada kita. Bahkan bukan sahaja Nabi SAW dan para sahabat, agama ini telah sampai daripada kepada kita ni melalui rantaian para nabi sejak daripada Nabi Adam AS, Nabi Musa, Nabi Isa, semua telah berjuang sehinggalah agama ni sampai kepada kita hari ini. Dan agama yang sampai kepada kita di sebalik dia sebenarnya terdapat banyak pengorbanan. Dan inilah apabila kita belajar sirah, kita akan dapat lebih menghayati agama ni dan lebih menghargai, lebih dapat menghargai agama yang sampai kepada kita. Dan ini memang tanggungjawab, menjadi tanggungjawab kita sebagai tanda kecintaan dan penghargaan kita terhadap generasi sebelum kita, terutama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu kita pilih untuk mengajar sirah Nabi SAW, untuk mengajar berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Nabi. Sebenarnya sekaligus apabila Nabi SAW menjadi Nabi, maka dia adalah satu bebanan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga satu bebanan dan ujian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis kursi Allah Taala sebut kepada Nabi Muhammad SAW, innama bu'ista li'abtaliyaka wa abtaliya bik. Sesungguhnya engkau diutuskan untuk aku menguji engkau dan untuk aku menguji dengan engkau umat engkau. Artinya bukan Nabi SAW saja yang diuji, bahkan apabila ujian ini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, maka umat juga diuji sejauh mana dia mengikuti Nabi SAW. Ia telah diuji, ia telah banyak berjuang, ia telah banyak bersusah payah demi umat ni, maka umat juga diuji sejauh mana dia menghargai perjuangan Nabi SAW. Sebab tu Allah SWT sebut Nabi Muhammad SAW dia diuji, di atas ujian dia tu umat juga diuji sejauh mana mengikuti Nabi SAW. Bahkan tetapi ujian yang ditimpa oleh Nabi Muhammad SAW lebih berat, lebih berat daripada semua umat dia. Begitu juga ujian para sahabat lebih berat daripada ujian kita umat kemudian. Sebab apa? Ini generasi peringkat awal, Allah Ta'ala uji mereka, diturunkan hukum-hukum pada peringkat permulaan yang berat, hukum-hukum yang berat, seperti pada peringkat awal qiyamul lail ni wajib ni perkara ni pada peringkat permulaan Islam, pada peringkat permulaan Islam.
Jadi perkara-perkara ni semua sebagai ujian, ujian kepada para sahabat. Dan nombor satu sekali yang paling kuat diuji ialah Nabi Muhammad SAW sendiri. Tidak ada mana-mana ujian yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW kecuali ujian tersebut pernah dah berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pernah diuji dengan misalnya apa dia? Dicaci maki oleh orang, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kemiskinan. Semua ni telah pernah berlaku kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang paling teruk. Dalam keadaan yang paling teruk. Maka apabila kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita akan dapat jadikan Nabi SAW sebagai panduan dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, ketika susah, ketika senang, sebagai satu orang ayah, sebagai satu orang anak, sebagai satu orang pemimpin negara, sebagai satu orang pemimpin tentera, semua ada dalam sirah Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW antara bentuk-bentuk ujian yang dilalui oleh Nabi SAW, disebutkan bahawasanya satu orang sahabat tanya Nabi SAW, apakah ujian yang paling berat sekali yang pernah menimpa kamu sepanjang perjuangan kamu? Nabi SAW jawab, iaitulah satu ketika aku berada di Taif. Ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, pada ketika itu Nabi SAW dah tak diterima oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah. Maka Nabi SAW cuba sampaikan dakwah dia kepada penduduk Taif. Pergilah Nabi SAW dengan berjalan kaki ke Taif. Nabi SAW pergi ke rumah-rumah menawarkan Islam. Tetapi penduduk Taif semua sekali menolak ajaran Nabi SAW. Bahkan menghalau Nabi SAW dengan penghinaan. Dengan penghinaan, diutus budak-budak di belakang Nabi SAW untuk mengejek-ejek Nabi SAW. Kemudian dibaling batu sehingga berdarah tumit Nabi SAW. Sehingga berdarah tumit Nabi SAW. Dan disebutkan dalam riwayat At-Tabrani misalnya, pada ketika itu berdebu muka Nabi SAW kerana pergi berdakwah. Sehingga sampai ke tengah hari pada waktu panas, Nabi SAW balik. Kemudian Zainab, anak Nabi SAW yang ketika itu masih kecil, bawa air, sebekah air untuk Nabi SAW mengambil wuduk. Untuk Nabi SAW mengambil wuduk dan basuh muka dia. Dia basuh muka dia. Dan banyak lagi kisah-kisah berkenaan dengan perjuangan Nabi SAW sehingga dihalau daripada kampung halaman dia sendiri, Mekah, terpaksa berhijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat. Semua ni kita akan dapat lihat dalam sirah Nabi SAW. Jadi sebab itulah kita belajar sirah Nabi SAW ni supaya kita lebih mengenali syakhsiah Nabi SAW, kepribadian Nabi SAW. Dan ini akan dipersoalkan apabila kita di dalam kubur. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud, bahawasanya 3 perkara yang akan disoalkan seseorang di dalam kubur, iaitu pertama sekali, ma rabbuka, apa Tuhan kamu, siapa Tuhan kamu. Kemudian akan ditanya, man hadza. Man hadza, bukan siapa Nabi kamu dah, siapakah ini. Akan ditayakan gambar seseorang, iaitu gambar Nabi Muhammad SAW. Akan ditayakan kepada kita, siapa ni. Maka kalau kita tidak belajar sirah Nabi SAW, tidak tahu sifat-sifat Nabi SAW, kepribadian Nabi, maka kita nak jawab lagu mana soalan tersebut. Silap-silap kita tak kenal siapa ni. Bahkan akan ada yang berkata, la adri, aku tak tahu. Bahkan aku hanya kata sebagaimana orang ramai kata. Ini disebutkan dalam hadis. Orang yang salah satu jawapan yang akan diberi ialah tak kenal Nabi SAW. Tak kenal Nabi SAW. Dan kalau hak kenal, hak belajar sekalipun, belum tentu dapat jawab soalan di dalam kubur tu, kerana yang menjawab persoalan ni ialah amal kita, bukannya ilmu kita. Kerana tu kita belajar sirah Nabi SAW bukan semata-mata untuk tahu, semata-mata sebagai maklumat, tidak, tapi untuk kita hayati agama ni dan untuk kita amalkan untuk kita ambil panduan dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Barulah perkara ni bermanfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Barulah akan bermanfaat pengajian kita di dunia dan hingga ke akhirat.
Dan ini sebagai tanda kita mencintai Nabi SAW. Kerana apa? Kita tidak akan dapat mencintai sesuatu kecuali setelah kita kenal dulu. Macam mana kita nak mencintai sesuatu kalau kita tidak kenal? Maka kita boleh kata saja kita cinta, tetapi cinta ni sebenarnya bukan hanya semata kata-kata dah, tapi bagai dalam hati. Bagai dalam hati yang lahir daripada kita mengenal seseorang tu, kebaikan dia, jasa dia kepada kita, maka lahirlah kecintaan terhadap dia. Daripada mana lahir? Daripada kita mengenali dia. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi SAW, ada di antara mereka yang dulu musuh Nabi SAW. Kemudian apabila mengenali sifat sebenar Nabi, daripada dulu bahawasanya Nabi inilah orang yang paling dia benci, tetapi apabila mengenal Nabi SAW, maka Nabi lah jadi orang yang paling dia kasihi. Jadi Nabi lah ya menjadi orang yang paling dia kasihi. Seperti kisah Wahsy, seorang sahabat Nabi SAW yang pada asalnya musuh ketat Nabi SAW. Ketika perang Uhud, dialah yang membunuh Hamzah, pak saudara Nabi SAW. Dia yang membunuh Hamzah, pak saudara Nabi SAW, dengan membaling tombak. Kemudian ketika Fathu Makkah, dia memeluk Islam, dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi SAW. Dan Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy ni salah seorang pak saudara yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Pak saudara, selain daripada pak saudara, Sayyidina Hamzah ni juga adalah adik-beradik sesusu dengan Nabi SAW. Dan umur pun tidak jauh beza. Dan dialah dalam ramai-ramai pak saudara Nabi SAW ni yang memeluk Islam dan membantu perjuangan Nabi SAW daripada peringkat awal. Abbas, pak saudara Nabi SAW, masuk Islam juga, tapi lewat. Kemudian Abu Talib tak masuk Islam. Tetapi Hamzah ni antara pak saudara Nabi SAW yang daripada awal lagi menerima dakwah Nabi SAW dan mendukung perjuangan Nabi SAW. Dan dia dibunuh oleh Wahsy semasa peristiwa perang Uhud. Maka Nabi SAW sangat sedih. Nabi SAW sangat sedih kerana tahun tu berturut-turut ramai orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW meninggal. Dipanggil Amul Huzn. Antaranya yang meninggal pada tahun tu ialah Hamzah. Maka Wahsy pembunuh Hamzah ini ketika Fathu Makkah mari masuk Islam, mari berjumpa Nabi SAW. Wahsy masuk Islam dan Nabi SAW pun terimalah keislaman dia. Dan Wahsy kata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya dulu semasa aku belum Islam, tak adalah orang yang paling aku benci sekali kecuali mu. Wahai Rasulullah, tapi hari ini setelah aku memeluk Islam, tak adalah orang yang paling aku kasihi sekali kecuali mu, wahai Rasulullah. Sebab apa? Tiba-tiba bila masuk Islam tu jadi bukan semata-mata masuk Islam dah. Kerana kepribadian Nabi SAW apabila Fathu Makkah, berlakunya Fathu Makkah ini, Nabi SAW telah mengampunkan, memberi kemaafan kepada ramai musuh-musuh yang dulu menentang Nabi SAW, menghalang Nabi SAW daripada Mekah. Setelah Nabi SAW tawar Mekah, Nabi SAW tidak hukum, tidak semua, ramai daripada kalangan mereka tidak dihukum oleh Nabi SAW, bahkan Nabi SAW maafkan. Dan ini menyebabkan sahabat beberapa pemimpin musyrikin Mekah, antaranya seperti Wahsy, jatuh hati lah kita panggil, kalah dengan akhlak dan kepribadian Nabi SAW. Kerana mengetahui akhlak Nabi SAW ni, maka dia peluk Islam. Dan dia sangat sayang kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW dalam peristiwa tu, Nabi SAW terima keislaman dia, tapi Nabi SAW minta kepada dia satu perkara, iaitulah Nabi SAW tak boleh nak tengok muka dia. Nabi SAW tak boleh kelih muka dia. Sebab apa? Nabi SAW sebagai satu orang Rasul, dia juga satu orang manusia biasa. Yang ada sifat sedih, ya ada sifat nak marah. Maka kalau dia, apabila dia melihat muka Wahsy, dia akan teringat kepada pak saudara dia. Kerana Wahsy inilah yang membunuh pak saudara dia.
menyebabkan dia akan teringat-ingat dan akan mengganggu perjuangan dia pada masa akan datang. Perjuangan dia pada masa akan datang. Wahsy pun oleh kerana itu permintaan Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW adalah orang yang paling dia sayang. Nabi SAW adalah orang yang paling dia sayang. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW ni sayang kepada Nabi SAW, sayang sungguh. Seperti sayangnya seorang mak pada seorang anak. Sayang sungguh. Kalau boleh nak depek sama. Kalau boleh nak kelih sama. Kelih tu suka, tenang. Tetapi Nabi SAW minta kepada dia, jangan duduk depan Nabi SAW. Kalau boleh main jauh lah. Pasal Nabi SAW tak boleh tengok muka dia. Maka Wahsy pun semenjak daripada dia memeluk Islam sehinggalah ke akhir hayat dia, dia tidak pernah duduk berdekatan, apatah lagi bertentangan dengan Nabi SAW. Bahkan dia cerita bahawasanya sampai ke akhir hayat Nabi SAW, dia tengok Nabi SAW hanya daripada jauh di balik-balik tiang lagu tu lah. Ni Wahsy. Sebab apa? Mematuhi arahan Nabi SAW dan meninggalkan kehendak peribadi dia. Kalau ikut peribadi dia, nak sangat dia duduk depend sama dengan Nabi SAW. Memang sifat sahabat-sahabat lagu tu, kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW, sehingga kalau ketika waktu semaya ni, ramai sahabat-sahabat suka duduk balik kanan. Suka duduk balik kanan. Sebenarnya tidak ada apa-apa kelebihan berada di saf kanan ni kecuali saf depan tu ya. Berada di saf kanan ni tidak ada pun. Ya ada Allah SWT dan para malaikat berselawat ke atas saf pertama. Tidak kira lah kiri ke kanan. Tapi sahabat-sahabat suka duduk balik kanan Nabi SAW ketika semaya. Sebab apa? Sebab ketika Nabi SAW selepas bagi tahiyat, maka kebiasaannya Nabi SAW dia akan paling kanan. Kadang-kadang Nabi SAW paling kiri, kadang-kadang paling ke belakang tu. Tetapi kebiasaan Nabi SAW dia akan paling kanan. Maka sahabat-sahabat yang duduk balik kanan ni akan dapat tengoklah muka Nabi SAW. Setara tu kecintaan sahabat-sahabat pada Nabi. Suka tengok Nabi. Tapi Wahsy tak berpeluang lagu tu. Wahsy tidak berpeluang lagu tu. Dan ini menunjukkan kecintaan yang sebenar kepada Nabi SAW. Bukan dengan kita semata-mata mengatakan kita mencintai Nabi, semata-mata kita buat program-program kita mencintai Nabi. Tak, kecintaan yang sebenar ialah mematuhi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Walaupun sampai menggadaikan keinginan nafsu kita sendiri. Itu yang ditunjukkan oleh para sahabat seperti Wahsy tadi. Walaupun keinginan dia kerana cinta yang dituntut di dalam Islam ni bukanlah cinta yang mengikut hawa nafsu. Kerana kita mencintai Nabi SAW sehingga kita pergi sembah kubur Nabi SAW. Tak kena lagu tu. Kerana kita mencintai Nabi SAW sehingga kita buat perkara yang dilarang oleh Nabi SAW atas dasar mencintai Nabi SAW. Ni tak betul. Kecintaan Nabi SAW yang sebenar ditunjuk oleh para sahabat lagu mana? Iaitu dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan juga cinta ni seperti yang dikatakan oleh setengah-setengah, iaitu cinta ni satu orang tu menjadi fana, tak khabar ke diri. Ni baru cinta sungguh. Tak. Kecintaan di dalam Islam tidak dituntut. Bahkan tu cara cinta orang-orang jahiliah, Qais dan Laila. Qais Majnun, cinta sangat ke Laila sehingga jadi gila. Islam tidak tuntut mencintai seseorang sehingga jadi gila lagu tu. Dah hak tu lah cinta yang lebih. Tak. Cinta yang lebih ialah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ni tanda kecintaan kita yang sebenar. Jadi kita nak mengikuti sunnah Nabi SAW lagu mana kalau kita tidak mempelajari sunnah Nabi SAW dan sirah Nabi SAW. Maka kita belajar sirah dan sunnah-sunnah Nabi SAW ni ialah untuk kita mengikuti sunnah Nabi dan mengambil panduan sebanyaknya untuk kita amal dalam kehidupan kita. Dan sirah Nabi SAW ini, walaupun Nabi Muhammad SAW hidup beratus tahun sebelum kita, tetapi sunnah Nabi SAW ni tetap akan relevan sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW dia membawa nilai-nilai akhlak yang sempurna dan pengajaran kepada umat dia sehingga ke akhir zaman. Sehingga ke akhir zaman ada Allah Taala sebut wan najmi idza hawa
Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bita apabila bita menghilang, demi bita apabila bita turun, jatuh, menghilang. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu Nabi Muhammad SAW ni tidaklah dia tersilap, tersesat. Wa ma ghawa, sama ada dengan sengaja dengan tidak sengaja, dia tidak tersalah. Nabi Muhammad SAW maksum, seorang yang maksum. Allah Taala bersumpah dengan bita ketika bita hilang. Sebab apa? Bita yang dijadikan oleh Allah Taala sebagai panduan kepada orang berjalan pada waktu malam, orang-orang dahulu, dia bergantung kepada bita. Dan ini pun memang dijadikan oleh Allah Taala, wa huwa allazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Allah Taala telah menjadikan bagi kamu bita-bita supaya kamu dapat mengambil panduan dengan bintang ini untuk berjalan pada kegelapan malam, sama ada di daratan dan di lautan. Bita yang memang Allah Taala jadikan sebagai panduan untuk orang berjalan, bita ni pun dia boleh hilang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan ajaran dia tidak akan hilang sepanjang zaman. Tidak akan luput, tidak akan relevan sama-sama sepanjang zaman. Sebab tu Allah SWT sumpah dengan bita. Ajaran Nabi Muhammad SAW ni lebih jelas dan lebih sempurna panduan dia daripada bita yang orang jadikan panduan untuk berjalan pada waktu malam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi SAW tidak ucapkan, tidak melakukan apa-apa perbuatan daripada hawa nafsu dia. Tak. In huwa illa wahyun yuha. Semua sekali adalah wahyu ya diberikan oleh Allah SWT. Jadi sirah Nabi SAW ini daripada kata-kata dia, daripada akhlak dia, tutur kata dia, semua sekali sebenarnya adalah wahyu daripada Allah SWT. Selain daripada Al-Quran, sebab tu Nabi SAW sebut ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'hu. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan satu lagi aku diberikan, iaitu yang seumpama dengan Al-Quran sekali dengan Al-Quran, iaitulah sunnah. Iaitulah sunnah Nabi SAW. Kerana itu apabila kita belajar sirah Nabi SAW ini, maka kita akan dapat lebih memahami Al-Quran. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia ditanya oleh satu orang tabi'in bagaimanakah akhlak Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha jawab, kana Nabi SAW khuluquhu Al-Quran. Nabi SAW akhlak dia Quran, tengok dalam Quran. Akhlak Nabi SAW sempurna sebagaimana di dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Dan daripada kita mempelajari sirah Nabi SAW ni, kita akan dapat tengoklah, kita akan dapat belajar bukan sahaja sifat-sifat Nabi SAW, tapi kita akan dapat tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi SAW bergaul dengan Nabi, macam mana Nabi SAW bergaul dengan bermacam-macam jenis sahabat, sahabat kecil, budak-budak, sahabat yang besar, sahabat daripada kalangan orang lelaki, orang perempuan, orang tua. Bagaimana sifat-sifat sahabat Nabi SAW bergaul dengan Nabi. Dan kita akan dapat tengok suasana di zaman Nabi SAW. Lagu mana misalnya kedudukan rumah-rumah para sahabat di sekeliling Masjidil Haram, kita akan dapat tengok dengan jelas. Walaupun tidak ada video lah kita kata, tapi dalam kitab-kitab hadis gapo semua ni, kitab-kitab sirah telah ada dengan cukup jelas. Sehingga apabila kalau orang yang mahir sungguh sirah dan hadis-hadis Nabi SAW ni, maka kalau dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah, dia akan dapat tahu sini, dulu sinilah rumah sekian-sekian, dulu di sinilah berlaku perang sekian-sekian. Sebab apa? Dia telah belajar. Dia telah belajar. Dan sumber sirah ini, yang paling utama sekali, sumber untuk kita belajar sirah ini yang pertama sekali ialah Al-Quran sendiri. Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang sirah Nabi SAW dan sifat-sifat Nabi. Dan sifat-sifat Nabi. Allah Ta'ala misalnya ceritakan tentang perang Badar,
Perang Badar Allah SWT ceritakan dengan terperinci dalam surah Al-Anfal. Kemudian perang Khandaq Allah SWT ceritakan juga di dalam surah Al-Ahzab. Kemudian perang Hunain. Kemudian perang Uhud Allah SWT ceritakan juga dalam surah Ali Imran. Bahkan beberapa peristiwa sebelum daripada kelahiran Nabi SAW, seperti peristiwa Ashabul Fil, ia berlaku beberapa hari sebelum kelahiran Nabi SAW, pun ada diceritakan dalam Quran. Dan Allah SWT sebut sifat-sifat Nabi, bahkan sifat-sifat sahabat pun Allah SWT sebut. Jadi sebenarnya banyak dah di dalam Quran tu yang kita dapat ambil untuk memahami sirah Nabi SAW. Untuk memahami sirah Nabi SAW. Allah SWT sebut misalnya sifat Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu satu orang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, antara sifat dia, apa-apa yang menimpa kamu, yang menyusahkan kamu, maka dia pun akan terasa berat kepada dia. Terasa berat kepada dia apa-apa yang kesusahan yang menimpa kamu. Harisun 'alaikum, sangat mengambil berat terhadap kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat mengasihani dan lembut terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Itu juga Allah SWT sebut dalam ayat yang lain sifat muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin Nabi SAW, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min amwalihim min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Sahabat-sahabat muhajirin al-fuqara, orang-orang yang fakir, yang telah dihalau daripada rumah mereka dan harta mereka semata-mata kerana nak mengharapkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan kurniaan dan keredaan Allah SWT, dan semata-mata untuk wa yansuruna Allah wa rasulah, untuk membantu perjuangan menegakkan agama Allah dan Rasul. Allah SWT sebut lagi misalnya sifat Ansar, walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka, para sahabat Ansar yang berada di Madinah, mencintai sahabat-sahabat yang daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Wa yusiruna ala anfusihim, dan sahabat-sahabat Ansar ni lebih mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat dia, daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka lapar. Walaupun mereka lapar, mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabat mereka daripada kalangan Muhajirin. Ini beberapa sifat-sifat sahabat yang disebutkan dalam Quran. Dan banyak lagi berkenaan isteri-isteri Nabi SAW, kisah Nabi, kisah kekeluargaan Nabi SAW diceritakan dalam Quran. Ini semua kita dapat ambil sebagai sumber dalam pengajian sirah. Dalam pengajian sirah. Kemudian yang kedua, sumber utama yang kedua ialah hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, seperti dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Hadis-hadis tentang sejarah Nabi SAW. Biasa dalam kitab-kitab hadis ni akan ada kitab maghazi, kitab peperangan Nabi SAW, kitab Syama'il, kitab sifat-sifat akhlak-akhlak Nabi SAW, kemudian kitab manaqib, kitab berkenaan dengan sirah sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, barulah sumber yang ketiga ialah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah. Ini urutan sumber bagi kita untuk mempelajari sirah Nabi SAW. Sumber utama ialah Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga kitab-kitab sejarah. Kalau sekiranya hak dalam hadis bercanggah dengan hak dalam Quran, maka tanda sebenarnya hadis itu bermasalah. Hadis itu bermasalah. Kalau ada hadis-hadis misalnya menyebutkan peristiwa tidak serupa dengan yang diceritakan di dalam Quran, maka sumber utama kita Quran dulu. Quran dulu. Begitu juga kalau ada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sejarah ia bercanggah dengan hadis yang sahih dalam kitab-kitab hadis, ataupun bercanggah dengan hak dalam Quran, maka kita kena tolak riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab sejarah ni dan pakar hak dalam Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih. Sebab apa kita nak belajar sirah ini? Selain daripada kita nak mengambil pengajaran dan panduan,
Tapi ya, sebelum daripada tu kita mestilah pastikan bahawasanya sirah yang kita nak jadikan sebagai panduan ni adalah sirah yang sahih. Adalah sirah yang sahih. Kalau tidak sahih, maka boleh jadi silap. Pengajaran yang kita dapat tu akan silap dan memberi kesan yang besar. Dan memberi kesan yang besar. Sebab tu kita kena pastikan sejarah Nabi SAW ni sejarah yang sahih. Sejarah yang sahih. Misalnya antara kisah-kisah yang bercanggah dengan kepribadian Nabi SAW yang mulia, Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW ini terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Taala dan hari akhirat. Terdapat suri tauladan yang baik. Ini usul yang besar. Kalau mari kisah-kisah yang menunjukkan kepribadian Nabi SAW kurang, maka ni bercanggah dengan ayat ni. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Akhlak yang agung, akhlak yang mulia, yang sangat agung. Maka kalau mari riwayat-riwayat sejarah yang bercanggah dengan akhlak yang mulia, ni menunjukkan cerita tu bermasalah. Cerita tu bermasalah. Sebab apa? Selain daripada Quran, maka tidak ada mana-mana kitab sejarah sekalipun yang terselamat, yang kandungan dia 100% betul. Tidak ada. Ini keistimewaan yang khusus hanya kepada kitab Allah SWT, iaitulah Al-Quran. Maka selain daripada Al-Quran, semua kita mesti nilai dengan Quran. Nilai dengan Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Seperti contoh misalnya disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, antara kisah-kisah yang tak betul banyak sebenarnya. Banyak. Antaranya seperti kisah perkahwinan Nabi SAW dengan Saudah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi SAW. Saudah ini isteri kedua yang dikahwini oleh Nabi SAW selepas pada Khadijah meninggal. Maka ketika lebih kurang tahun 10 kenabian, Nabi SAW berkahwin dengan Saudah radhiyallahu anha. Ada yang setengah ulama mengatakan Nabi SAW kahwin dengan Aisyah dulu. Tetapi semua ulama sepakat kalau dari segi akad nikah, Saudah dulu. Kemudian dari segi duduk bersama tu hak mana dulu, ada khilaf. Saudah semasa Nabi SAW masih berada di Mekah lagi, Nabi SAW telah berkahwin dengan Saudah ini. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sejarah bahawasanya ketika Saudah ini telah tua, maka dia terasa seolah-olah Nabi SAW toksik lagi ke dia. Dan dia takut bahawasanya Nabi SAW akan ceraikan dia. Dia bimbang. Sebab apa? Dia tahu bahawasanya Nabi SAW suka kepada isteri dia yang muda, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, Nabi SAW lebih sayang Aisyah radhiyallahu anha. Maka Saudah ini bimbang, takut-takut dia akan dicerai oleh Nabi SAW. Apatah lagi kerana dia telah tua dan kuranglah dari segi dapat memuaskan nafsu Nabi SAW. Dalam setengah riwayat sebut bukan dia bimbang, bahkan memang dia telah diceraikan oleh Nabi SAW. Kemudian dia melutut. Disebut dalam riwayat sejarah, di tengah jalan melutut di hadapan Nabi SAW, minta janganlah Nabi SAW ceraikan dia. Dalam setengah riwayat sebut minta Nabi SAW merujuk semula. Dan dia sanggup melakukan suluh, iaitu dia berikan giliran dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tak apalah asalkan boleh bersama dengan Nabi SAW, masih lagi sebagai isteri Nabi SAW, tapi giliran dia beri kepada Aisyah lah. Aisyah isteri muda. Maka Nabi SAW terima dia semula. Jadi cerita lagu ni sebenarnya mari mana? Sebab tu kita kena tapih dari sudut riwayah dan dirayah. Dari sudut riwayah, kalau kita perhati cerita ni semua berpunca daripada satu orang perawi yang bernama Ibnu Ishaq.
Satu orang perawi yang bernama Ibnu Ishaq, seorang Syiah. Seorang Syiah. Dan kalau kita terima riwayat ni, cerita-cerita lagu ni, akan pengajaran apa dia yang kita dapat daripada peristiwa ni? Adakah kita kalau kita ada isteri tua, kemudian kita berkahwin dengan isteri muda, maka kita buat lagu tu lah. Kita buat lagu tu juga. Kita ceraikan isteri tua kita untuk kepentingan isteri muda kita. Lagu tu kah pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis tu? Ataupun kalau orang perempuan dia ambil pengajaran daripada sini, iaitu kalau dia telah tua dah, dia pahal-pahal lah, diberikanlah giliran dia, berikan giliran kepada isteri muda. Lagu tu kah peribadi Nabi SAW? Yang ni setelah isteri tua, maka lagu tu layanan. Tidak lagu tu. Nabi SAW Nabi SAW sifat dia sangat jaga hati orang. Sangat jaga hati orang. Ni isteri dia sendiri. Dan kalau melihat pada riwayat-riwayat sejarah, riwayat-riwayat yang lain yang sahih, dalam riwayat ini disebutkan Saudah ini tua. Sedangkan tua tu umur berapa? Sebab Nabi SAW, ketika Nabi SAW meninggal, Saudah ini baru umur 40. Baru umur 40 ketika Nabi SAW meninggal. Nabi SAW meninggal ketika umur 63. Artinya tidaklah dia tu lebih tua daripada Nabi SAW, ataupun tua sangat. Ketika Nabi SAW meninggal, dia umur 40. Dia hidup lama lagi selepas tu, sehingga ke zaman Sayyidina Umar. Dia meninggal di zaman Sayyidina Umar. Artinya ketika peristiwa tadi, dia masih lagi muda. Kira-kira boleh jadi dalam umur 35. Maka apa yang menyebabkan Nabi SAW nak cerai dia? Ini menunjukkan bahawasanya cerita, bahkan sebenarnya peristiwa tak berlaku langsung pun. Tak ada pun. Ini cerita-cerita rakyat sengaja untuk nak memburukkan isteri-isteri Nabi SAW. Bahkan dengan sebab cerita ni lah, Saudah ni dikatakan, sebab apa nama dia Saudah? Kerana dia tuannya tak comel, gelap. Saudah daripada Sauda, Aswad, gelap. Jadi Nabi SAW ni seolah-olah suka satu isteri, tak suka pada satu, kerana kecantikan, kerana tua muda. Bahkan memang kadang-kadang ditafsirkan sirah Nabi SAW ni lagu tu lah. Sebab apa Nabi SAW lebih mencintai Sayyidatina Aisyah ketika akhir hayat Nabi SAW. Memang dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW ketika di akhir hayat dalam keadaan sakit, Nabi SAW sama tanya, selepas ni giliran aku di rumah Aisyah kau? Artinya Nabi SAW nak pergi ke rumah Aisyah. Bapa Nabi SAW tanya lagu tu? Riwayat tu sahih dah, tetapi kadang-kadang apabila mentafsirkan hadis yang sahih ni, pentafsiran tu hak tidak betul, hak tak sahih. Setengah-setengah orang apabila mari riwayat-riwayat lagu ni, sebab apa? Maka mereka mengatakan sebab Aisyah ni isteri muda, lepas tu comel. Jadi Nabi SAW lepas tu royak kepada isteri-isteri lain. Dia lebih suka Aisyah sebab Aisyah lebih muda, sebab Aisyah lebih comel. Sebenarnya ini tak sesuai dengan kepribadian Nabi SAW, akhlak tinggi Nabi SAW. Bahkan hak sebenarnya Nabi SAW tanya lagu tu di akhir hayat dia. Dia semua nak pergi ke rumah Aisyah ini. Pertama sekali kerana para Nabi ini, Nabi SAW sendiri sebut bahawasanya di mana mereka meninggal, di situlah ya dia akan dikuburkan. Semua para Nabi, di mana dia meninggal, di situlah dia akan dikuburkan. Maka Nabi SAW dia tahu dah ni di akhir hayat dia dah. Turun dah ayat-ayat al-yawma akmaltu lakum, sempurna dah hijrah Nabi SAW, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya telah sempurna tugas Nabi SAW. Maka tak lama lagi dia akan meninggal. Dan Nabi SAW tahu. Dan dia nak meninggal di rumah Aisyah. Sebab apa? Sebab di akhir-akhir hayat Nabi SAW, dia nak menghabiskan banyak masa dia dengan Aisyah ni, kerana Aisyah ni memang di antara isteri-isteri Nabi SAW, dia yang paling cerdik, dia yang paling muda. Dan Nabi SAW tahu bahawasanya dialah yang akan banyak mengembangkan ilmu Nabi SAW.
Dialah yang akan banyak mengembangkan ilmu Nabi SAW sebab dia masih muda. Artinya kalau mengikut hukum adat biasa, dia akan hidup lama selepas tu. Dan memang dia hidup lama selepas tu, dan memang dia dijadikan rujukan besar. Setengah ulama menganggap selepas Nabi SAW meninggal, mufti di zaman di zaman sahabat, zaman Abu Bakar, Umar, mufti dia Aisyah, orang puan. Sahabat-sahabat rujuk dia belaka. Rujuk dia. Sebab apa? Dialah yang menyimpan banyak ilmu Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW di akhir hayat dia nak masa yang lebih bersama dengan Aisyah, supaya saki-baki ilmu dia akan dapat turun kepada Aisyah. Dan Aisyah ni memang seorang yang cerdik, kuat ingatan, cepat belajar. Cepat belajar. Dan kemudiannya memang dia jadi tok guru. Jadi tok guru rujukan. Sebab tu Nabi SAW sayang kepada Aisyah ni. Artinya sebab agama juga. Sebab hijau agama juga. Bukan semata-mata kerana comel, bukan semata-mata kerana isteri muda. Tak. Sebab agama. Sebab agama. Jadi inilah benda-benda yang kita kena bersihkan daripada sirah Nabi SAW. Sebab tu kita pilih untuk mengajar sirah. Dan insya-Allah kitab yang kita guna ni, kitab Nurul Yaqin, dikarang oleh satu orang ulama Mesir, Syekh Muhammad Khudari Bik. Agak banyak dah dia telah tapih sejarah-sejarah yang tak betul ni, dia telah tapih. Alhamdulillah sekarang ni banyak dah buku-buku sirah ulama-ulama terkemudian ni, dia telah tapih banyak cerita-cerita yang tak betul. Dan kita pun boleh tupai banyak. Kita pun tidaklah pakar sangat, tapi dengan banyaknya rujukan hari ni, maka kita dapat tapih lah mana-mana cerita yang tak betul. Sebab apa? Ini berkenaan dengan Nabi SAW. Berkenaan dengan Nabi. Sekiranya kita berdusta atas nama Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka dia telah menyediakan tempat tinggal dia di dalam neraka. Tempat tinggal dia di dalam neraka. Dan apabila kita menceritakan tentang kisah Nabi SAW, banyak perkara berkait dengan akidah. Maka kalau akidah kita bersumber daripada sumber-sumber yang tidak sahih, boleh jadi akan merosakkan akidah kita. Boleh jadi akan merosakkan akidah kita. Jadi kita selain daripada nak makanan yang bersih, minuman yang bersih, hak lebih penting kita nak agama kita ni bersih. Makanan minuman kita untuk tubuh badan kita, untuk sekadar di dunia ni lah. Ke mana-mana pun sihat, setara mana pun makan bersih, panjang umur setara mana pun akan meninggal juga. Tapi agama kita ni untuk dunia dan akhirat kita. Kalau mari hak kotor kepada kita, rusak akidah kita, maka rugi kita di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita hanya akan utamakan sejarah-sejarah yang sahih. Dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan, kita mula 2 minggu lagi, 2 minggu lagi insya-Allah. Dan pada malam ni insya-Allah setakat tu dulu rasanya. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.